Ada orang bertanya, apabila kita mentakzimkan sesuatu makhluk, bukankah itu suatu bentuk kesyirikan? Bukankah itu satu bentuk penduaan ataupun menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan di sini kita perlu faham konsep takzim. Takzim berkait rapat dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah datangnya daripada ketakwaan hati. Ia datang daripada lubuk hati, dalaman. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa bukan sesuatu yang dibuat-buat. Takwa itu sumber aslinya ada yang tersemat, terpatri di dalam jiwa manusia. Maka seseorang yang mentakzimkan batu Hajar Aswad, dia bukan syirik. Kita bukan menyembah batu, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak dapat lihat Allah Subhanahu wa taala, kita tak dapat jumpa Allah, kita tak dapat tengok dengan mata kasar kita. Lalu kenapa kita ingin berdoa di tepi batu Hajar Aswad, sedangkan banyak tempat lain lagi kita boleh berdoa? Kerana kita mengetahui batu Hajar Aswad adalah batu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, batu yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa di sisi Hajar Aswad, pengabulan doanya adalah lebih hampir, tempat yang mustajab doa, multazam. Begitu juga dalam Hijr Ismail, begitu juga dengan Rukun Yamani, begitu juga dengan kawasan Mataf, kawasan Masjidil Haram. Kenapa manusia ingin berdoa di sini? Kenapa manusia ingin berdoa di tepi makam Ibrahim, Telaga Zamzam? Kenapa manusia ingin berdoa di antara Safa dan juga Marwah? Kenapa manusia ingin berpusu-pusu masuk di dalam Raudah? Kerana ini semua adalah satu bentuk pemuliaan kita kepada tempat-tempat dan perkara-perkara yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara itu tidak termasuk hal-hal yang mensyirikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatakan takzim itu adalah sebagai syirik, seseorang itu perlu mengetahui apa makna takzim dan apakah makna syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sujud ke arah Kaabah dengan menganggap Kaabah itu Tuhan, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sujud kepada Kaabah seperti mana orang lain semua sujud kepada Kaabah, tapi kalau dia berniat dengan sujudnya kepada Kaabah itu dengan menyangka bahawa Kaabah itu adalah Tuhan, itu adalah syirik. Seseorang yang sujud di hadapan, dia sembahyang di hadapan batu Hajar Aswad, kalau dia menyangka bahawa batu Hajar Aswad itu adalah Tuhannya, maka itu dia mensyirikkan. Demikian juga dengan sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang muliakan kota Madinah, bermakna dia muliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengetahui bahawa dengan yakin bahawa ini adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia muliakan rambut tersebut, itu sebagai satu bentuk kemuliaan kepada Rasulullah. Dan takzim kepada Rasulullah adalah takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perkara, jika ada orang yang membuat lakaran capat, dan seperti mana yang ulama Maghribi dan juga ulama Diobandi dan juga ulama Syria, ulama Syam seperti Syekh Yusuf Nabhani dan para masyaikh Al-Magharibah telah memastikan bahawa ini adalah lakaran capal seperti mana yang kita ketahui sekarang ini, sebagai satu bentuk kerinduan dan takzim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan lakaran capal tersebut menambahkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dipanggil sebagai syirik, kerana syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila menyangka perkara itu adalah Tuhan, di situ menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang Islam meyakini kuasa mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perlu membezakan antara takzim yang merupakan suatu suruhan Allah terhadap syiar-syiar Allah. Apa itu syiar? Perkara yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dibezakan dengan syirik yang merupakan penduaan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.